Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya Anwar menang lagi, mengalahkan Hadiah Wang, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. Desas-desus mahu menjatuhkan kerajaan sebenarnya hanya satu pembohongan belaka. Ianya tidak berasas langsung. Bahkan saya boleh anggap itu hanya untuk dijadikan senjata bagi menaikkan semula semangat para penyokong Perikatan Nasional yang sudah dapat menghidu kejatuhan mereka pada PRN akan datang. Dapat dilihat lebih ramai penyokong-penyokong Perikatan Nasional kini berdiri di atas pagar. Mereka tak tahu lagi nak sokong siapa. Jadi dengan adanya banyak penyokong berdiri di atas pagar ini, pengundi di atas pagar, maka diciptalah. Dicipta apa? Diciptalah satu komplot, kononnya satu komplot yang pada pendapat saya hanya igauan dan ciptaan belaka. Tidak ada asas langsung. Tujuan dicipta teka-teki itu supaya menarik perhatian semula para pengundi penyokong Perikatan Nasional untuk sama-sama bersemangat semula berkempen bagi PRN di 6 buah negeri akan datang. Kenapa saya kata Anwar? Kenapa saya kata Anwar menang lagi? Kerana untuk menjayakan tindakan komplot itu, mereka perlu memancing blok yang paling besar, yaitu blok Borneo, yaitu GPS. Namun, jawaban kepada pancingan tersebut tidak berjaya sama sekali. Bukan saja umpannya tak mujarab, bahkan tindakan itu tidak disambut langsung. Sepi, dingin disambut oleh Abang Jo di Sarawak. Apabila ditanya tentang proklamasi Melayu, Abang Jo menyindir pula. Abang Jo kata, saya sibuk sambut hari raya. Ini jawaban yang paling manang. Orang Sabah kata, manang, paling bagus. Lebih baik sambut hari raya daripada sibuk-sibuk tentang nak menjatuhkan kerajaan itu. Abang Johari Openg berkata, beliau tidak sedar tentang proklamasi Melayu oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kerana terlalu sibuk dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Apabila ditanya pemberita selepas menghadiri majlis Hari Raya di Kota Samarahan, Premier Sarawak itu menyifatkan perkara itu sebagai hal semenanjung Malaysia dengan berkata beliau tidak tahu menahu tentang dokumen itu. Baguslah apabila Abang Jo ini kata, itu hal di semenanjung Malaysia. Itu hanya berlaku di semenanjung Malaysia. Dan harap-harapnya seperti yang beliau kata, dia tidak tahu menahu tentang dokumen itu. Dan kalau boleh, biarlah itu hanya berlaku di semenanjung Malaysia. Abang Jo kata, manalah saya tahu. Kami masih sibuk sambut Hari Raya di Sarawak. Kemudian ada sambutan gawai, kata beliau. Kenapa saya perlu risau tentang isu di semenanjung Malaysia? Soalnya, lapor Borneo Post. Abang Johari berkata, beliau tidak banyak tahu tentang dakwaan kononnya wujud konspirasi untuk menggulingkan kerajaan persekutuan. Apa yang diketahuinya setakat yang dibaca di media sosial tambahnya. Yang menariknya ialah isu tentang proklamasi Melayu itu lebih banyak berlaku ataupun isunya itu sebenarnya di semenanjung Malaysia. Jadi makna kata untuk melibatkan blok Borneo adalah amat mustahil. Kecualilah kalau mereka tawarkan jawatan Perdana Menteri kepada blok Borneo. Barulah ada cerita. Orang Sabah bilang baru ada cerita. Kalau Perdana Menteri itu daripada Borneo, Sabah atau Sarawak. Tapi kalau itu tidak ditawarkan kepada blok Borneo, tiada cerita langsung lah. Buat apa nak sibuk-sibuk, kata Abang Jo. Buat apa nak sibuk? Beliau kata, kenapa saya perlu risau tentang isu di semenanjung Malaysia? Itu isu mereka. Biarlah mereka yang selesaikan, terutamanya proklamasi Melayu. Soal Abang Jo dipetik Borneo Post. Abang Johari juga berkata, beliau tidak banyak tahu tentang dakwaan itu. Kononnya juga wujud konspirasi untuk menggulingkan kerajaan.
Beliau kata dia hanya tahu setakat apa yang dia baca di media sosial. Menurut laporan, Proklamasi Melayu merupakan dokumen 12 perkara yang disediakan oleh Mahathir dengan tujuan menyatukan masyarakat Melayu dan memulihkan kuasa politik mereka. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti Islam itu telah menandatangani proklamasi itu. 3 pemimpin bersatu, Timbalan Presiden Ahmad Faizal Azumu, Ketua Penerangan Razali Idris dan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid juga telah menandatangani dokumen itu atas kapasiti peribadi mereka. Yang menjadi persoalan Rafizi Ramli beberapa hari yang lalu ialah di mana Muhyiddin Yassin? Kenapa 3 pemimpin bersatu ini, yaitu hanya Ahmad Faizal Azumu, Ketua Penerangan Razali Idris dan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid sahaja yang datang menandatangani dokumen proklamasi Melayu itu? Di mana Muhyiddin? Adakah Muhyiddin sebenarnya tidak bersetuju dengan proklamasi tersebut? Bekas ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin juga bertemu dengan Mahathir untuk membincangkan proklamasi tersebut. Jadi nampaknya kebanyakan orang yang menyertai perjuangan Tun Mahathir ini kelihatan adalah orang-orang yang sudah tidak punya kuasa. Antara yang paling jelas ialah Zuraida Kamarudin. Beliau sudah tidak ada apa-apa lagi. Bahkan dalam PRU 15 yang baru-baru ini, Zuraida Kamarudin mempunyai persamaan dengan Tun Mahathir. Kalah teruk dalam PRU dan deposit tidak dapat. Dengan ini mungkinkah mereka sebenarnya mencari cara, jalan, wadah untuk dapat timbul semula, hidup semula dalam dunia politik yang mereka sekarang ini sudah berkubur. Timbalan Presiden bersatu Ahmad Faizal Azumu juga seperti yang kita tahu telah pun kalah. Peja telah kalah ditambun oleh Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa yang didedahkan ini memang amat menarik buat kita semua. Dan memang Anwar Ibrahim tetap kukuh di Persada Perdana Menteri kerana apa yang diharap, yaitu Blok Borneo akan menyokong komplot tersebut, rupa-rupanya jauh panggang dari api. Jolo pula Abang Johari sibuk dengan hari raya. Dia kata, buat apa saya nak menyibuk? Manalah beliau tahu kami sibuk tentang hari raya dan yang akan menyusul yaitu gawai, kata beliau. Yang menarik jawapan Abang Jo ini ialah, kenapa saya perlu risau tentang isu di Semenanjung Malaysia, kata beliau lagi. Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.